Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah hari ni saya nak bercerita berkenaan syukur. Macam yang mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Macam hari tu saya ke Malangan 28 Januari 2020. So dah 2 bulan lebih. And mungkin nampak teruk, tapi sebenarnya yang patah jari kelingking je. Ada 3 tulang jari yang patah kat sini. Walaupun cuma satu jari yang patah, tapi dia bawa perubahan yang besar dalam hidup. Walaupun cuma satu jari yang patah, dia seolah-olah macam satu tangan ni tak boleh guna. Susah. Daripada boleh makan tangan kanan, menulis tangan kanan, boleh buat macam-macam lah. Sebab tangan kanan tu tangan yang dominan kan. Tiba-tiba Allah nak tunjuk yang dia ambil satu jari je. Jari kelingking je, bukan ibu jari. Ibu jari kan macam jari yang penting. Jari kelingking tu jari yang macam tak guna sangat pun. Dia ambil kejap and terus rasa kehilangan. Rasa susah nak buat benda-benda. Dan hari ni saya nak bercakap tentang syukur sebab kebanyakan dari kita dah start rasa restless. Lama sangat terpuruk kat rumah kan. Rasa gelisah, rasa tak tenteram, rasa tak bahagia. Dan pada saya mungkin dengan mensyukuri apa yang kita ada, kita boleh tenangkan diri kita sikit je lagi. InsyaAllah tak lama dah kita akan terpuruk kat rumah macam ni. Untung juga yang terpuruk kat rumah, saya terpuruk kat UIA lagi ni, dengan tangan macam ni. Tapi tak, ada kawan-kawan yang membantu. Berkenaan syukur, kita ni kadang bila kita diuji, kita akan rasa macam, kenapa aku? Asal dalam banyak-banyak orang, kenapa aku? Tapi pada saya, kita tak sepatutnya bertanyakan soalan yang macam tu. Sebabnya bila kita lahir kat dunia ni, kita memang nak diuji. Dan Tuhan dah sediakan kertas ujian kita masing-masing. Setiap orang berbeza kemampuan dia, dan setiap orang diuji dengan tahap kemampuan dia. Sebab Tuhan tu tak zalim. Dan sekarang seolah-olah macam satu dunia diuji kan. Semua terpuruk kat rumah, terkunci. Memang ni ujian untuk kita. Dan kita tak boleh nak persoalkan pun, kenapa soalan dia macam ni. Macam kita masuk exam, buka kertas soalan, kita tanya, kenapa macam ni? Padahal sepatutnya kita kena berusaha untuk jawab yang terbaik. Walau macam mana pun soalan kita dah tak boleh nak minta bantuan orang luar. Tak boleh nak buka buku balik, tak boleh nak baca balik, tak boleh. Apa soalan yang datang, itulah yang kita kena jawab. Dan tanggungjawab kita adalah untuk jawab dengan cara yang terbaik, semampu kita. So dalam keadaan ni, kita cubalah jawab yang terbaik. Dan kita cuba syukuri walaupun sekecil-kecil nikmat yang kita ada. Contohnya mungkin yang lengkap tubuh badan. Kadang kita tak rasa benda tu penting. Macam mata, berapa kali je kita bangun bersyukur sebab ada mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Berapa kali je kita bangun, kita betul-betul rasa syukur dengan benda tu. Dan kita betul-betul bahagia cuma dengan ada apa yang Allah bagi. Kenapa kita tak bahagia? Sebab kita selalu kejar benda yang kita tak ada. Hati tu memang macam tu. Dia cuba nak kejar benda yang tak dapat. Bila dia dah dapat, dia tak bersyukur sangat. Dia letak kebahagiaan dia dekat benda yang dia tak dapat. Macam sekarang, apa yang kita semua tersekat adalah kebebasan. Jadi kita merasakan seolah-olah, oh, nanti bila dah boleh berjalan balik, kita akan happy. Tapi bila dah boleh keluar balik, pergi sekolah, pergi kerja, kita nak cuti pula. Hati tu memang nak benda yang dia tak dapat. So untuk kita rasa happy dengan apa yang kita ada, kita kena belajar bersyukur dengan apa yang kita ada, walaupun sekecil-kecil perkara. Kita bangun pagi ni, kita bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Kita bangun ada rumah, ada kereta, ada tempat tidur, ada makanan. Kita bersyukur. Bersyukur sebab duduk kat Malaysia, aman, tenteram. Syukur ni penting sebab Allah pun memang sebut banyak kali dalam Quran tentang syukur. Dan benda yang menarik sekali, macam kita tahu kan, Quran tu turun kat padang pasir. Dan Allah suruh diorang bersyukur. Bersyukur untuk apa? Dah lah tengah panas. Apa je benda yang diorang boleh syukuri? Mungkin bila kita fikirkan sekarang, kita macam nak bersyukur apa kat situ? Panas lagi, susah nak dapat air, susah nak dapat makanan.
Dan Allah menggambarkan syurga tu, macam mana Allah gambarkan syurga? Tu menarik. Allah gambarkan syurga tu ada minuman yang berbagai jenis, ada tumbuh-tumbuhan, ada pelayan, nyaman, tenang. And tanpa kita sedar, benda-benda tu sebenarnya kita ada. Kita hidup kat zaman yang lagi mewah daripada raja-raja zaman dulu. Kita boleh pilih makanan apa kita nak, air apa kita nak, ada macam-macam jenis. Apa je yang kita tak ada? Kita ada aircon kat rumah, tak ada aircon pun ada kipas, nyaman, sejuk. Dan hakikatnya bila Allah suruh orang zaman tu bersyukur, kita patut lebih bersyukur sebab nikmat yang sampai kat kita jauh lagi banyak daripada zaman dulu. Tapi kenapa kita tak boleh bahagia? Kenapa kita masih nak kejar benda-benda yang kita tak dapat? Belajarlah bersyukur dengan apa yang kita ada. Jangan sampai Tuhan dah ambil, baru kita tersedar. Macam saya kan. Bila Tuhan dah ambil tangan kejap baru macam, oh. Tapi, jangan mengeluh. Anggap ujian yang Tuhan bagi tu satu peluang untuk explore benda baru. Contohnya macam dulu, tak pandai nak makan tangan kiri. Memanglah tak elok, tapi sekarang keadaan terpaksa kan. Dah boleh makan tangan kiri, buat benda-benda guna tangan kiri, makan, menulis pun sikit-sikit guna tangan kiri. Walaupun tak cantik, bolehlah doktor faham, nurse faham bila kat hospital tu. Boleh buat assignment tangan kiri. Type lah sebelah tangan satu-satu, jawab midterm, jawab quiz. Benda tu jangan jadikan ujian yang sampai kat kita batu penghalang untuk kita, tapi jadikan tu satu batu loncatan. Contohnya orang kata cuti-cuti ni belajar apa, tambah skill baru, tambah ilmu baru. Itu satu benda yang menarik. Tapi kalau kita tak boleh nak buat benda tu juga, jangan terlampau sedih. Kita bergerak ikut kemampuan kita. Kita bergerak ikut talent kita. Setiap orang, Allah dah bagi talent yang berbeza-beza. Saya bagi contoh Nabi-Nabi kan. Setiap Nabi ada talent yang berbeza. Nabi Nuh buat kapal. Nabi Isa ubat orang. Nabi Daud dengan Sulaiman jadi pemimpin, jadi raja. Setiap Nabi tu ada talent yang berbeza. Dan kita pun, Tuhan dah bagi talent yang berbeza untuk kita. Ada orang pandai menjahit, ada orang pandai memasak, ada orang pandai belajar, ada orang pandai menulis. So, kalau kita tak mampu nak belajar skill baru sepanjang cuti, at least kita buat benda-benda yang kita pandai. Kita cari kat mana kekuatan dan kelemahan kita. Kadang kita ni sibuk bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Oh, dia boleh buat macam tu, aku pun nak buat juga. Oh, dia pandai tu, aku nak kena pandai tu juga. Bagus benda tu, tak kata salah. Tapi jangan jadikan benda tu something yang buat kita stres. Yang bila kita tak dapat macam orang tu dapat buat, kita rasa sedih. Jangan macam tu. Tuhan dah bagi setiap orang tu anugerah yang berbeza-beza. So instead of kita rasa sedih sebab tak dapat jadi macam dia, kita belajar cari kat mana kekuatan kita sebenarnya. Mungkin dengan menggali kekuatan kita dan menggunakan kekuatan kita untuk perkara yang sepatutnya, akan lagi bagi kebaikan pada diri kita. Sebab tu, jangan sedih sangat. Dan jangan terlampau happy dengan apa yang terjadi. Enjoy cuti tu, relax-relax. Tapi sentiasa bersedia untuk kembali, untuk teruskan perjuangan kita. Jangan lupa pula tengah sambung belajar. Jangan ingat cuti ni selamanya. Akhir kata dari saya, kejayaan kita pada hari esok terbina daripada apa yang kita buat pada hari ini. Jadi, enjoy hidup hari ini, tapi jangan lupa bersedia untuk hari esok. Jangan lalai sangat, jangan seronok sangat. Sentiasa tambah perkara-perkara baru dalam diri. Dan jangan lupa syukuri setiap nikmat yang Tuhan beri. Bersyukur. So kalau hari ni siapa-siapa yang rasa sedih, rasa tak puas hati, rasa nak marah, rasa sedih, cari kesyukuran dalam perkara-perkara kecil. Boleh bernafas, boleh makan, boleh minum, ada kawan-kawan. Kalau rasa susah sangat nak bersyukur, orang biasa sebut bandingkan kita dengan orang yang lagi rendah daripada kita. Bandingkan Malaysia dengan negara-negara yang jauh lagi susah. Negara yang mungkin susah dapat makanan, dapat minuman. Kita bersyukur. Dan bila kita bersyukur tu, insya-Allah ketenangan hati akan sampai.
Jadi ayolah kita bersyukur. Renung-renungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.